Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita membuka Alkitab kita. Yang pertama di dalam Mazmur pasal yang ke-29. 弟兄姐妹们，我们一起来打开圣经，第一章是在诗篇29章。Mazmur 29, oleh karena waktu kita akan fokus kepada beberapa ayat. Saya bacakan dulu ayat yang pertama dan ayat yang kedua. 我们先看第一的第二节。 Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 上帝的众子啊，你们要将荣耀、能力归给耶和华，归给耶和华，要将耶和华的名所当得的荣耀归给他，以圣洁的装饰敬拜耶和华。 Lalu kita melihat ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. 接下来是第9到11节。 Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. 耶和华的声音惊动母鹿落胎，树木也脱落尽光。凡在他殿中的，都称说他的荣耀。洪水泛滥之时，耶和华坐着为王。耶和华坐着为王，直到永远。 耶和华必赐力量给他的百姓，耶和华必赐平安的福给他的百姓。 Bagian kedua, saudara, di dalam perjanjian baru, saya mengajak kita membuka Wahyu pasal yang keempat. Wahyu pasal yang keempat. 在新约圣经，请打开启示录第4章。 Saya akan bacakan terlebih dahulu ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. 我先读第2到第4节。 Segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga. Dan di tahta itu duduk seorang, dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu, gilang gemilang bagaikan jamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. 我立刻被圣灵感动，只有一个宝座安置在天上，又有一位坐在宝座上。看那坐着的，好像碧玉和红宝石，又有红围着宝座，好像绿宝石。 宝座的周围又有20个座位，其上坐着24位长老，身穿白衣，头上戴着金冠冕。每逢是活物将荣耀，对不起Sudah ya. Selanjutnya di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11, ini bagian terakhir yang kita baca hari ini. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan." 最后的经节是第9到11节，每逢是活物将荣耀尊贵。 感谢归给那坐在宝座上、活到永永远远者的时候，
那24位长老就俯伏在坐宝座面前敬拜那活到永永远远的，又把他们的冠冕放在宝座前，说：我们的主，我们的上帝，你是配得荣耀、尊贵、权柄的，因为你创造了万物，并且万物是因你的旨意被创造而有的。 Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari saudara, sebelum kita lebih jauh merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya mengajak kita sekali lagi tundukkan kepala, mohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. 今天的读经到此，我们一起来低头祷告。 Tuhan, teduhkanlah hati kami ketika kami rindu ya Tuhan mendengar akan suara-Mu. 主啊，求你坚固我们的心，让我们有一颗渴慕的心来听你的话。 Di tengah-tengah berbagai pergumulan dan persoalan hidup yang sedang kami hadapi, 在我们面对生活的各种挣扎当中， biarlah dengan fokus dan konsentrasi kami boleh mendengarkan suara-Mu ya Tuhan, kebenaran firman-Mu yang Tuhan hendak sampaikan bagi kami. 让我们可以专注于你来聆听、倾听你的话。 Hari ini kami mau belajar bagaimana menyembah-Mu lebih baik lagi ya Tuhan. 今天我们要学习如何更正确的敬拜你。 Oleh sebab itu, berbicaralah kepada setiap kami anak-anak-Mu, sebab kami telah siap mendengarkan firman. 因此，求主你对我们、你的儿女说话，我们已经预备心聆听。 Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. 我们如此祈求祷告，乃是奉靠主耶稣基督的名。 Amin. 阿门。 Saudara sekalian dikasih Tuhan, tema tahunan kita tahun ini adalah menjadi murid yang bertumbuh dan melayani Tuhan. 弟兄姐妹们，我们今年的主题呢是成长和服侍的门徒。 Maka untuk kita boleh bertumbuh dan kita boleh melayani Tuhan, salah satu sarana yang paling penting adalah bagaimana kita harus tertanam di dalam ibadah mingguan kita. 因此，如果我们要逐渐的成长的话，那么我们的唯一的方法，我们是怎么样去嵌入在主日的敬拜中？ Artinya saudara, kita tidak bisa tidak. Itu artinya kita harus, kalau kita mau bertumbuh secara iman rohani kita harus tertanam dalam ibadah mingguan kita. 因此，没有别的方法，我们唯有嵌入在主日的崇拜，我们才可以成长。 Tertanam dalam ibadah minggu itu artinya saudara harus hadir di dalam rumah Tuhan, saudara membawa diri, hati dan pikiran untuk menyembah, memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan kita. 潜入在主日的敬拜呢，就是大家就是要必须来到教会，那么我们要全心全意的敬拜我们的上帝，我们要赞美荣耀高举，并尊主的名为大。 Memang waktu pandemi kita harus mau tidak mau karena alasan kesehatan, kita harus sementara waktu untuk beribadah dari tempat kita masing-masing. 过去是因为疫情的缘故呢，所以我们不得不在自己的家中线上敬拜。 Tapi hari ini saudara, dengan keadaan yang jauh sudah membaik, kita sudah kembali kepada kehidupan normal kita masing-masing, maka Tuhan menghendaki kita semua dapat kembali berkumpul di rumah Tuhan untuk menyembah, untuk meninggikan nama Tuhan. 但是现在疫情已经过去了，我们已经渐渐的恢复到正常的以前的生活。那么我请大家一起到圣殿里，我们一起来敬拜我们的主。 Oleh karena dalam rumah Tuhan, dalam ibadah kita mengalami hadirat Tuhan. 因为唯有在圣殿里敬拜，我们才感受到主的同在。 Kita mendengarkan suara Tuhan. 我们可以听到主的声音。 Kita dikembalikan kepada kebenaran Tuhan yang menginsafkan kita daripada dosa-dosa kita dan membawa kita kepada pertobatan yang menghasilkan pemulihan dalam diri kita. 我们可以回到上帝的真理，我们可以知罪，我们可以悔改，我们可以重生， Sehingga hidup kita boleh lebih berkenan kepada Tuhan. 使我们的生活可以更讨主的喜悦。 Dan setelah ibadah minggu, saudara, kita melatih untuk mempraktekkan semua kebenaran Tuhan dalam hidup kita sehari-hari sesuai dengan pimpinan Roh Kudus kepada kita. 等崇拜会过后呢，我们可以不断的修炼，就是按照圣灵的带领呢，使我们在生活中可以将我们所聆听的实践出来。 Maka ibadah mingguan itu sangat penting sekali buat kita. 因此，主日崇拜会是非常的重要。
Saudara, tema hari ini kita adalah menyembah Tuhan di bait kudusnya. 今天的主题就是在圣殿里，我们敬拜我们的神。 Ini adalah esensi atau hal yang paling penting dalam sebuah ibadah, yaitu penyembahan kita kepada Tuhan. 这是我们敬拜神的一个重要的一个焦点。 Saudara, menurut kamus, kata sembah itu berarti sikap kita menaklukkan diri kepada sesuatu yang kita puja, kita muliakan, kita agungkan. 按照词典来说呢，敬拜的意思呢，就是将自己屈服于受到赞美、敬拜、尊崇、高举的事物上。 Yang ditandai dengan mengangkat kedua tangan, kemudian membungkukkan diri, dan kaki yang bersujud, bahkan sampai muka yang menyentuh kepada tanah. Itu kata sembah, saudara. 那敬拜的意思就是导致可以我们不惜的举起双手呢，屈膝俯伏的敬拜，那就是敬拜的意思。 Tuhan mengendaki manusia yang berdosa kembali kepada Tuhan yang benar dan kembali menyembah kepada Allah yang hidup, Allah yang benar. 上帝要我们悔改，回到敬拜上帝的正确的方式。 Memang saudara, dalam prakteknya, dalam ibadah kita, kita tidak memperagakan sikap tubuh yang menyembah sampai kepala itu menyentuh tanah, saudara. 当然，我们并不是按照字典里面所描述的，就是我们要俯伏，就是屈膝的这么的跪拜。 Tapi paling tidak saudara dan saya ketika hadir dalam rumah Tuhan, kita membawa kebulatan hati kita, pikiran kita untuk menyembah Tuhan kita. 但是至少我们必须全心全意的在神的殿中敬拜他。 Saudara, hari ini banyak orang Kristen hari Minggu datang ke gereja untuk kebaktian, untuk beribadah. 今天有许多人来到教会来参加崇拜会。 Pertanyaannya, berapa di antara mereka itu yang datang untuk menyembah Tuhan? 但是问题是，其中又有多少人是真心诚意的来敬拜神呢？ Apakah semua yang datang beribadah, ikut kebaktian ke gereja hari Minggu, sungguh-sungguh membawa hati yang menyembah Tuhan? 是否每一位来到上帝的殿中来敬拜他，是真的带着一个真诚的心来敬拜他吗？ Sungguh-sungguh membulatkan hati, datang ke rumah Tuhan, sungguh-sungguh mau menyembah Tuhan. 是一个拿着这决心来到神的殿中，真正的要敬拜神呢？ Atau jika tidak, 要是不是如此呢？ jika ada orang Kristen datang ke rumah Tuhan, hanya ikut kebaktian dan tidak menyembah Tuhan, 他们只是身体来到殿中，只是参加崇拜会，但是心里并没有真正的敬拜神。 maka pertanyaannya, kepada siapa orang Kristen itu menyembah? 那问题是，你们敬拜的到底是谁呢？ Siapa yang begitu dihargai, dihormati, ditaati, dipatuhi sampai mereka harus sujud menyembah kepada sesuatu itu selain Tuhan? 那么除了上帝以外，还有什么东西可以值得他们去珍惜、去顺服、去敬拜的呢？ Saudara, ini menjadi pertanyaan refleksi buat kita hari ini. Seberapa banyak di antara kita yang hari ini datang ke rumah Tuhan, sungguh-sungguh mau menyembah Tuhan? 这是一个问题，就是值得我们去反思、去思考，到底有多少人是真心的来到教会来敬拜神？ Kalau sungguh-sungguh mau menyembah Tuhan, mulai dari jam berapa saudara tiba di rumah Tuhan? 你们要真正的敬拜神，是你们到了教会是几点？ Kalau kita mau menyembah Tuhan, bagaimana sikap kita selama kita mengikuti satu demi satu tata ibadah kita, bagaimana sikap hati kita? 我们是带着什么样的心态来到教会？就是按照这个程序这样参加这个崇拜会呢？ Apa yang kita sedang pikirkan di dalam ibadah kita? 我们在殿中，我们头脑所想的是什么呢？ Sampai setelah ibadah, bagaimana hidup kita, perilaku kita, cara kita berpikir, cara kita berbicara, cara kita melakukan sesuatu, bagaimana sikap kelakuan kita sebagai seorang penyembah Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. 直到崇拜结束之后呢，我们的生活又是如何的呢？作为一个敬拜上帝的人呢，我们的言行举止呢，我们待人处事又是要怎么样的呢？ Saudara, dalam setiap ibadah memang kita harus akui, seringkali kita sulit untuk berkonsentrasi. 我们不得不承认，有时候我们在殿中，有时候会心不在焉。 Pemimpin pujian di depan, liturgis mau pimpin nyanyi lagu apa aja, terserah. Pokoknya kalau disuruh berdiri, saya ikut berdiri. Kalau duduk, saya ikut duduk.
主领唱什么诗歌也无所谓，只要我跟着众人一起起立坐下，那就行了。 Pengkhotbah mau bicara apa, ya terserah. Pokoknya habis kebaktian ini kita mau sarapan apa. 讲员要分享什么信息也没问题，只要聚会过后呢，我们要去哪里吃早餐呢？ Saya udah datang ke gereja, gereja sudah harus bersyukur. 我可以来到教会已经是不错了。 Saudara, itukah sikap penyembah Tuhan yang benar? Apakah itu, saudara? 这就是我们敬拜上帝正确的一个态度吗？ Kalau tidak, saudara, mari jangan salahkan sana sini. Kenapa kita tidak bertumbuh selama ini ikut beribadah di gereja ini, di gereja itu. Saudara, kita pertanyakan, apakah ada sikap kita setiap datang beribadah hari Minggu, kita sungguh-sungguh membawa hati kita mau menyembah Tuhan. 要是我们的灵命并没有成长的话，那么我们也不要怪其他人、怪牧师或者是怪教会，因为我们自己的心到底一直以来是带着怎么样的心态来敬拜神呢？ Nah, oleh sebab itu hari ini mari kita melihat apa yang Alkitab ajarkan, bagaimana supaya menolong kita agar kita boleh menjadi penyembah Tuhan yang benar seperti yang Tuhan inginkan, Tuhan kehendaki. 今天我们来更进一步的了解圣经的教导，它要我们是如何去敬拜神，什么是正确的敬拜方式。 Agar menolong kita, menggairahkan kita kembali, bagaimana kita begitu antusias untuk datang ke rumah Tuhan, untuk mau menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. 让可以借着这个今天的信息呢，我们可以重振敬拜的生活，让我们教导我们如何的帮助我们如何的正确的敬拜， Sehingga kita boleh menjadi murid-murid yang bertumbuh iman rohani. 使我们可以成为一个成长的门徒。 Yang pertama, saudara lihat di dalam Mazmur 29 maupun di Wahyu yang keempat, yang pertama adalah ibadah itu sesungguhnya menghubungkan dimensi kita dengan dimensi surgawi. 第一呢，敬拜呢其实是我们与天堂维度的连接。 Saudara, di dalam Mazmur 29, Daud berkata seperti ini, kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya dan sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 诗篇29章，大卫是这么说：上帝的众子啊，你们要将荣耀能力归给耶和华，归给耶和华，要将耶和华的名所当得的荣耀归给他，以圣洁的装饰敬拜耶和华。 Saudara, Mazmur 29 menggambarkan kepada kita apa yang Daud sedang lihat di dalam ibadah penyembahannya kepada Tuhan. 这个经节就是大卫描述了他透过敬拜，他看到什么样的这个意象。 Dalam ibadahnya Daud, saudara, apa yang Daud lihat? 他在敬拜的时候看到了什么意象？ Dia melihat suasana surgawi. 他看到了天堂的情景， Dia melihat kemuliaan Tuhan. 他看到上帝的荣耀。 Dia mengajak para malaikat di sorga untuk bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. 他与众天使们一起来赞美敬拜神。 Saudara, dalam ibadahnya Daud tidak melihat kemah suci, Daud tidak melihat tabut perjanjian. 在他的敬拜当中呢，大卫并没有看到这圣洁的帐幕或者圣殿， Dia tidak sekedar melihat para imam yang sedang memimpin jalannya ibadah. 他不仅是看到祭司们在主领这崇拜会， Daud tidak fokus melihat para pemain musik, orang-orang Lewi yang sedang memimpin pujian dalam ibadah. 也没有专注在这利未人带领这个伴奏的乐队。 Tetapi yang Daud lihat adalah suasana surga. Dia melihat para malaikat-malaikat bersama-sama memuji Tuhan. 大卫所看到的乃是天堂的天使们一起来歌颂赞美主。 Demikian juga Rasul Yohanes, saudara. 使徒约翰也是如此。 Dalam penglihatannya kepada masa-masa yang akan datang kemudian di dalam kekekalan sorga. 在启示录，使徒约翰看到的意象也是天堂的这个情景。 Apa yang Rasul Yohanes lihat di dalam kekekalan di sorga? Dia melihat para malaikat-malaikat, para penghuni-penghuni sorga menyembah Tuhan, memuji Tuhan untuk selama-lamanya. 他在这个启示录那边，他看到了一象呢，就是天堂的
天使们和所有居住在天堂的人一起来赞美敬拜神。 Dia melihat makhluk-makhluk bersujud menyembah, memuji Tuhan, para tua-tua di hadapan Tuhan, melemparkan mahkota mereka, artinya mereka menaruh segala hormat, kuasa, kemuliaan kepada Tuhan, dan mereka menyembah Tuhan untuk selama-lamanya. 他看到的是四活物将荣耀尊贵感谢归给坐在宝座上活到永永远远者的时候，那24位长老就俯伏在宝座面前敬拜那活到永永远远的，又把冠冕放在宝座前。 Saudara, perhatikan hal ini. Ketika kita beribadah, bukan sekedar di tempat ini, saudara, kita memuji Tuhan. Saudara, mari kita melihat pengajaran firman Tuhan. Ketika kita beribadah, kita sedang terhubung dengan dimensi surgawi bersama-sama dengan seluruh malaikat di sorga. Kita sedang memuji, memuliakan nama Tuhan. 弟兄姐妹要注意的就是，当我们在这个殿中这个地方敬拜的时候呢，我们不仅仅是在此敬拜，而是我们与天上永恒里的众天使一同敬拜赞美我们的上帝。 Sekarang pertanyaannya buat kita, di dalam ibadah kita, apa yang sering kita lihat, saudara? 问题是在我们敬拜的时候，我们看到了什么？ Apakah gedung gereja ini? 是看到教堂的建筑吗？ Apakah AC-nya dingin ya, AC-nya dingin, AC gereja kita? 或者我们注意到圣殿里的空调是不是够冷？ Apakah tembok-temboknya kelihatannya sudah kusam? 或者是该圣殿的墙壁是不是 Sudah perlu dicat lagi kayaknya ya? 或者要再装修？ Apakah dalam ibadah kita yang kita lihat adalah kursi di mana kita duduk, ada banyak bekas tempelan, waktu pandemi suka ditempel-tempel. 或者我们的椅子就是过去已经因为疫情的关系有贴了这个纸条，现在已经把它拆了，所以椅子就不太好看 Apakah yang 了。 kita lihat pemimpin pujian, pemusik, pengkhotbahnya, saudara, dan seterusnya? 我们只专注在这个主领或者是讲员。 Saudara, tentu Daud waktu ibadah juga sering menemui hal yang seperti ini. 当然，大卫在敬拜的时候，当时也是有遇到同样的这个经历。 Tapi Daud memutuskan membulatkan hati dan pikirannya untuk menyembah Tuhan. 但是大卫他决志，不仅要敬拜上帝，真诚的心来敬拜上帝。 Bahwa yang dia lihat adalah Tuhan pencipta alam semesta. 他所看到的乃是创造宇宙万物的神。 Di dalam hadirat Tuhan dalam ibadah dia melihat suasana surgawi bersama dengan malaikat-malaikat di sorga memuji Tuhan. 他在他的敬拜当中，他所看到的乃是天上的天使来敬拜上帝。 Maka kalau ada lagu pujian, saudara mungkin pernah dengar bersama malaikat di surga. Saya kira lagu itu sangat alkitabiah. 或者你们有听过一首歌，就是与天上的天使同赞美。那个，我觉得这首诗歌呢很圣经化。 Karena ketika kita menyembah memuji Tuhan, kita menyembah bersama-sama dengan para malaikat di sorga. 因为当我们敬拜神的时候，我们是与天上的天使一同来赞美主。 Demikian juga Charles Wesley ketika menciptakan lagu yang sering kita nyanyikan waktu Natal. Dengar malak memuji, mulia bagi Sang Raja. 还有就是查尔斯威斯里在他所写的诗歌里面，就是我们在圣诞节时有听过的这首《听天使高声唱，荣耀归于君王》。 Charles Wesley dalam ibadah dia juga membayangkan suasana surgawi, dengar malaikat sedang memuji Tuhan. 查尔斯也是可以想象幻想当中是在天上，天使是如何的赞美主。 Mari saudara sekarang kita melatih diri kita, pikiran kita, hati kita ketika kita datang beribadah ke rumah Tuhan, bukan sekedar hadir ikut kebaktian, tetapi bagaimana kita bisa menyembah Tuhan di dalam suasana surgawi. Kita pikirkan bahwa peristiwa ini bukan peristiwa lokal di tempat ini saja, tetapi adalah sebuah peristiwa yang menghubungkan kita dengan keadaan realitas surga. 当我们敬拜上帝的时候呢，我们要操练我们属灵的眼睛，我们的属灵的耳朵。 我们要超越这个短时的这个现实这个时代，直通到天庭的维度，看见这个神荣耀的光。 Saudara, saya senang sekali kalau kunjungan pelayanan ke pos-pos PI kita. 我很高兴可以到我们的西家的布道所。 Ya, khususnya di pedalaman-pedalaman Kalbar.
特别是在这个比较落后的一个在西加落后的一个地方， dengan tempat ibadah yang sangat sederhana, 那个敬拜的地点是非常的简陋， peralatan ibadah yang sangat seadanya. 设备也是有限的。 Tetapi saudara, kualitas memuji Tuhan, menyembah Tuhan bagi jemaat yang pernah pergi ke sana, saudara akan merasakan beda sekali. 但是他们敬拜的那个质量，可能你们已经有到过那边，你们就可以感受到他们这个跟比起他的地点和他的设备的相差的太远了。 Kenapa saudara? Karena hari Minggu mereka datang, pikiran mereka fokus, hanya mau datang menyembah Tuhan di rumah Tuhan. 为什么这样呢？因为他们每一个会有来到敬拜、来到神的家敬拜神的时候，他们是带着一个诚恳、一个敬拜神的心。 Mereka tidak mau terganggu dengan mereka belum terganggu dengan berbagai kebisingan, kesibukan kita yang biasanya tinggal di kota. 他比起城市的人，他们住在乡村，所以呢，他们也没有被这城市的一个杂声来干扰。 Yang kedua, saudara, bagaimana agar kita memiliki sikap penyembahan yang lebih baik lagi? Mari kita pikirkan kebenaran Alkitab yang mengajarkan kita adalah bahwa Tuhan itu adalah Raja di atas segala raja. 第二，我们要知道，我们的上帝乃是万王之王。 Saudara, Alkitab baik perjanjian lama maupun perjanjian baru mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu digambarkan adalah sebagai Raja di atas segala raja. 无论是在新约或者是在旧约，上帝是被描述为一个国家的一个国王， Raja yang duduk di atas tahta. 就是坐在宝座上的王。 Saudara, dalam Mazmur 29 di ayat yang ke-10 Daud berkata, Tuhan bersemayam di atas air bah, Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. 在诗篇29章9到10节，就是耶稣在洪水泛滥之时，耶和华坐着为王，耶和华坐着为王，直到永远。 Demikian juga Wahyu pasal yang keempat yang digambarkan oleh Rasul Yohanes, bahwa ada seorang yang duduk di atas tahta itu yang berkilau-kilauan. 在启示录也描述了有一位坐在宝座上的，坐在碧玉和红宝石的宝座。 Saudara, bahwa digambarkan Allah itu keberadaannya sebagai Raja. 要是上帝是被描述为一个国王呢？ Dan di sorga itu adalah sebuah kerajaan, saudara. 那天堂就是一个神的国度。 Tuhan Yesus juga ketika mengajarkan para muridnya untuk berdoa, doa Bapa kami, apa yang Tuhan Yesus katakan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. 在主祷文里，耶稣教导我们是我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临。 Saudara, ini gambaran realitas keadaan surga bahwa Tuhan sebagai Raja. 这就是在天堂所描述的，上帝就是天堂的王。 Saudara, Raja adalah penguasa tertinggi dari sebuah kerajaan, karena Raja sebagai penguasa tertinggi maka dia layak untuk mendapatkan kemuliaan, hormat, puji dan sembah setiap umatnya. 国王是在一个国家里面是拥有最高权威的，是统治者，所以呢，他应该得到的荣耀。 Saudara, kita seringkali punya gambaran Tuhan yang dekat sama kita, yang imanen. 我们总以为呢，我们的上帝是无所不在，是亲近我们的上帝。 Tuhan Yesus sahabat kita. 耶稣是我们的良友， Dia peduli sama kita, dia mengerti kita. 他在乎我们，他理解我们。 Dia pengertian, berkali-kali kita buat salah juga dia mengampuni kita. 我们屡次犯错，他也饶恕我们。 Kalau kita datang ke kebaktian terlambat juga Tuhan Yesus pasti ampuni kita. 我们迟到来到教会，上帝也是原谅我们。 Kalau kita tidur dalam ibadah juga, oh Tuhan Maha Pengampun, dia pasti mengampuni kita. 我们在聚会的时候打瞌睡上帝也会饶恕的。 Dia maklum lah, dia tahu kita lagi dalam keadaan kurang baik, kita lagi banyak pikiran, kita lagi banyak masalah. Datang ke gereja bisa tidur kan udah bagus. 他应该会体谅我们，已经工作很累了，如果来到教会可以打一下瞌睡也是
没问题的， Tuhan maklum, 上帝会体谅的， Dia akan dekat sama kita. 他靠近我们嘛。 Saudara, pemahaman seperti ini betul, tapi nggak lengkap, saudara. 你这样的想法是虽然也不算是错，但是并不完整。 Kita udah lebih berat kepada Allah yang imanen, Allah yang dekat kepada kita. 我们是注重在神靠近我们、亲近我们的这个角度， Tapi ini membuat pandangan kita kepada Tuhan menjadi bias. 使得我们对这个神的这个概念是变成有一点偏了。 Karena dalam keberadaannya Tuhan selain Allah yang dekat dengan kita, Dia juga Allah yang besar, yang maha mulia, maha kudus, maha suci, maha besar, saudara. 他除了是无所不在，就是亲近我们的神，他也是一个至大至圣至荣的神。 Dia adalah Raja yang harus kita permuliakan. 他是一个配得我们尊重的王， Yang kita nggak boleh semau-mau kita, sesuka-suka kita, saudara. 不可以让我们随随便便的、任意妄为的。 Adakah di antara kita yang kalau mau bertemu dengan Raja, itu kita sesuka-suka kita, semau-mau kita? 我们当中有没有你要想见一个国王，是可以随随便便的吗？ Saudara, Tuhan sebagai Raja itu artinya Dia adalah pusat dari segala hormat dan pujian di dalam ibadah itu. 上帝是一个王，他在敬拜中，他是一个焦点，是一个中心。 Dia adalah pusat dari penyembahan kita dan persembahan kita apapun bentuknya. 无论我们是如何的以什么样的方式来敬拜，他是我们敬拜的中心。 Sampai Dia berkenan kepada puji-pujian, hormat dan sembah kita, maka Raja akan memberkati umatnya dengan kasih karunia, berkat-berkat sesuai dengan karunia-Nya kepada kita masing-masing. 直到我们的敬拜达到他的悦纳，那么之后呢，他会必按照个人所得的恩赐，赐下平安，祝福我们。 Saudara, sejauh ini saya belum pernah bertemu dengan orang yang orang yang besar seperti raja atau presiden. 直到今日呢，我也从来未见到一个大人物，就是比如说总统啊，或者是一个国家的王。 Tetapi kalau bertemu dengan orang yang saya anggap, saya hormati, saya muliakan, itu ada beberapa kali. 但是有好几次我见过了我敬佩的人。 Contoh salah satunya, waktu saya studi di sekolah teologi di Taiwan, di STT Metodis, maka Bishop Metodis Taiwan itu sebagai yang menjamin saya untuk mengurus visa, dia sebagai penanggung jawab saya waktu selama berada studi di sana. 其中一个让我敬佩的就是一个会度，就是当时在卫理公会台湾，当我在那边读神学的时候呢，他是担保我，就是在我办签证的时候，他是担保人。 Nah, ketika saya sudah mulai kuliah di sana beberapa waktu, suatu kali Bishop Lin saat itu ya, dia telepon kepada saya dan dia katakan bagaimana keadaanmu setelah ada di sini. Dan dia katakan begini, saudara, saya mau datang melihat keadaan kamu ke asrama dan saya mau lihat kamar kamu. 当时有一天呢，他就打电话告诉我，这个林慧度呢说，我要去探望你，要去看你的住宿是怎么样，我要去看你的房间。 Wah, saudara, dia begitu bicara seperti itu, saya sangat sangat excited sekali. Karena kalau kata teman-teman saya, mahasiswa-mahasiswa yang lain, selama ini Bishop nggak pernah datang melihat mereka di asrama begitu. 当时我知道他要过来探望我，我非常的激动，因为我的朋友说从来没有慧度来到这边来探望学生的。 Saudara janji jam 4 sore, dari jam 2 saya sudah bereskan semua, kamar saya rapi, ruang tamunya juga rapi, semua sudah saya bereskan. Dan saya sudah standby dari jam 2. 我们约好了4点他要到访，但是我2点就已经准备好一切，等待他的到访了。 Sampai teman kamar sebelah saya bilang, kamu tuh heboh banget sih, Bishop kan masih manusia biasa, kamu kayak mau ketemu siapa aja. 甚至我的室友告诉我，你干嘛那么激动呢？你搞什么名堂呢？他只是这个慧度也是一个普通人，又不是见了总统。 Bishop datangnya jam 5:30, saudara. 结果那个慧度来的时候是5点半， Saya standby dari jam 2. 我2点就已经准备好了。 Begitu dia datang sampai ke asrama dan sampai ke kamar, saudara. Wah, saudara, saya coba
memberikan kesan respect, saya perhatikan setiap dia bicara, saya dengan sikap yang penuh hormat, senyum, mencoba untuk berbicara dengan bishop. 当他到的时候呢，我就很谨慎的，我注意到我的言行举止，我很留意他对我说的每一句话，以尊敬他的那个态度，彬彬有礼的接待他。 Saudara, dia mau datang melihat saya aja itu sudah merupakan sebuah kehormatan besar buat saya. 他可以来到我的宿舍来看我，这是对我来说是非常的荣幸。 Dan sedikit pun saya tidak akan bertanya, Bishop kira-kira datang bawa hadiah apa ya buat saya ya? 我也不曾想过，就是慧度你过来带给我什么好处呢？ Kira-kira apa untungnya ya Bishop datang ke sini buat saya, untungnya apa? 你过来的意义是什么呢？ Saudara, hari ini banyak orang telah kehilangan orientasi dalam beribadah. 今天有许多人失去了这个敬拜的方向和意义。 Saudara, kita bisa pilih kita mau beribadah di mana hari ini. 我们可以选择今天我们要到哪一个教会去参加崇拜会， Pilihlah sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. 我们个人就按照所需的去选择我们的教会。 Tapi pertanyaannya saudara, 但是问题是， berapa di antara kita yang sungguh-sungguh mau beribadah, menyembah kepada Raja, memusatkan hormat pujian, semua persembahan kepada Raja di atas segala Raja, bukan buat kita. 但是请问又有多少人是真正的带着一个诚恳的心，一个想敬拜、渴望敬拜神的心，来到神的殿中来敬拜他，而不是讨自己的喜悦，乃是讨神的喜悦呢？ Saudara, kita bukanlah pusat dari ibadah ini, kita bukanlah penikmat ibadah. 我们并不是敬拜的焦点， Tuhanlah menjadi pusat, dialah Raja dalam ibadah kita. 主是万王之王，是敬拜的焦点。 Saudara, yang terakhir, bagaimana kita dapat menjadi penyembah Tuhan yang benar? 最后就是我们怎么样，我们如何可以成为一个真正的敬拜者呢？ Maka kita harus memahami konsep memberi dan menerima. 我们要了解什么是施舍和领取的这个概念。 Saudara, walaupun pusat dari ibadah adalah Tuhan, 虽然敬拜的焦点就是上帝， dialah penikmat dari ibadah kita. 他是享受我们敬拜的一个享受我们敬拜的效果。 Dialah yang menerima penyembahan dan persembahan kita. 他接受了我们的敬拜。 Tetapi saudara, ada berkat Tuhan yang Tuhan akan berikan buat kita. 但是在这背后，上帝有他要赐给我们的福分。 Itu artinya saudara, penyembahan kita kepada Tuhan itu harus diikuti dengan apa yang bisa kita terima kemudian dari ibadah ini. 因此，我们对上帝那个敬拜，就会与我们所受到的福分相称。 Seberapa jauh kita menyembah Tuhan, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, sejauh itulah Tuhan memberkati kita. 我们如何的敬拜，我们的态度就会反射到上帝之后所领受到我们的敬拜之后，他所给我们的赏赐。 Sampai di sini jangan salah paham, saya bukan penganut teologi kemakmuran. Kita memberi berapa, Tuhan mengembalikan berkat. Bukan itu yang saya maksud. 你们不要误会我的我要讲的，并不是说你们种多少得多少。 Sejauh mana kita mau menikmati sesuatu itu tergantung bagaimana kita terlibat di dalam sesuatu itu. 我们想拥有的那个福分到了什么样的程度呢？是取决于我们如何，我们敬拜的程度到哪里。 Saudara, ketika di Dufan ada wahana roller coaster yang baru, Halilintar, kira-kira tahun 90-an begitu. 在1990年那个时代呢，有这个幻想世界那边有一个新的玩意儿，就是闪电过山车，那时候刚刚上线。 Saya masih SMP kelas 2 waktu itu. 当时我是初中2年级， Sama teman-teman pergi ke Dufan mau coba wahana roller coaster ini. 我们想到那边去尝试一下这个玩意儿。 Saudara, saat itu saya naik dan saya takut sangat, saudara, sangat ketakutan. 当时我敢的上去试坐，但是那时候我非常的害怕。 Jadi waktu mulai dikunci pengaman-pengamannya, wah saya sudah ketakutan sekali. Dan akhirnya saya memutuskan untuk menutup mata, menutup kuping ketika
wahana kereta itu berjalan. 当我坐下了，把安全带扣上之后呢，我越想越怕，所以当时呢，我就是不敢，我是闭着眼睛的，这个捂着耳朵的坐了这个车。 Alhasil permainan itu kurang dari 3 menit, saudara. Yang saya rasakan hanya badan saya ketarik ke sana ke sini, dan selesai itu udah selesai. 整个过程只有不到3分钟。当时我因为闭着眼睛捂着耳朵，所以我什么都看不见也听不见，我只是感觉到我的身体晃来晃去的。 Jadi waktu turun teman-teman yang lain nanya bagaimana perasaannya, pengalamannya waktu naik, gimana rasanya begitu ya. Saya bilang biasa aja, nggak seru-seru amat. 当我下来的时候，朋友就问我怎么样，有什么感觉？我说没什么感觉啊，没有什么感到那么刺激。 Tapi beda sama teman-teman saya yang antusias naik wahana itu, saudara. 与我其他兴致勃勃的朋友上去坐的时候，他们的反应就不一样了。 Mulai dari naik kereta mereka udah sangat senang sekali. 他们一上去坐的时候，他们就非常的兴奋。 Baru keretanya mulai jalannya mereka sudah berteriak, wah! 当这个车开始启动的时候，他们就已经喊大叫了。 Waktu naik turun mereka bisa tertawa, mereka bisa teriak-teriak sampai suaranya habis, saudara, beberapa menit itu. 他们在那几分钟一直喊，一直笑，直到他们的声音都沙哑了。 Setelah turun teman-teman yang seperti ini menceritakan pengalaman yang luar biasa. Wah seru banget naik. Wah pokoknya kamu harus rasain. Wah pokoknya, wah 这 saudara. 班朋友做完之后下来就讲到描述他们诉说他们的非凡的那个经历，非常的刺激。 Demikian dengan ibadah kita, saudara. 我们的敬拜也是如此。 Sejauh mana kita mau terlibat merasakan hadirat Tuhan, berusaha konsentrasi sungguh-sungguh mengikuti penyembahan kita, ibadah kita. Sejauh itulah kita mengalami dalamnya, saudara, hadirat Tuhan bagi kita di dalam ibadah. 我们心中想要感受到神的同在和祝福的话，那个程度呢，是取决于我们愿意敞开心扉与崇拜的那个程度来衡量。 Sejauh mana berkat Tuhan dalam ibadah diberikan bagi kita, sejauh mana kesungguhan kita dalam mengikuti ibadah kita. 我们怎么样认真的敬拜神，那就是会决定我们将领受的福分。 Mari saudara, saya sungguh-sungguh mendorong kita bagaimana kita boleh memperbaiki sikap kita di dalam penyembahan kita setiap hari Minggu. 我推动大家要思考一下，我们来到每个主日来到圣殿里敬拜的时候，我们带着什么样的心态？ Mari kita datang ke gereja bukan sekedar menghadiri kebaktian. 我们来到教会呢，并不是仅仅是为了参加崇拜会， Tetapi mari siapkan hati untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan. 我们是预备好我们的心，我们调整我们的心态，来到上帝的殿中，是真心实意的敬拜他。 Fokuskan pikiran kita. 我们要专注我们的 Datang lebih awal, saudara. 思想，我们要提早到圣殿， Datang ke gereja, saudara. 来到教会。 Memang setiap kali pikiran kita datang ke gereja dengan pikiran yang pergumulan kehidupan kita masing-masing. 虽然我们每次都带着一个挣扎的那个我们在生活中的一些挣扎，有一个烦恼，我们也是会一起带到教会来。 Tapi mari kita persiapkan dulu pikiran kita bahwa sebentar lagi yang akan kita alami di dalam ibadah adalah suasana surga dan ada Tuhan sebagai Raja yang hadir di tengah-tengah ibadah ini. 当我们来到圣殿，我们要抛开这一切的杂念，我们是来到神的殿中，是我们要承认上帝是万王之王，他可以帮助我们，可以解决一切的事情，所以我们要以正确的心态来到神的殿中来敬拜他。 Bahkan kalau saudara datang lebih awal ke gereja bersaat teduh, saudara boleh buka kedua pasal ini. Mazmur 29, Wahyu pasal yang keempat. Saudara boleh baca dulu ayat-ayat ini sebelum saudara untuk mempersiapkan hati masuk ke dalam ibadah dan saudara kita menyembah Tuhan bersama-sama. 如果你们有找到教会的时候，在聚会还没有开始，还没有默祷的时候，你们可以打开这两处经文，就是诗篇29章和启示录第4章，先看一下。 Sehingga setiap ibadah yang kita lakukan sungguh-sungguh berarti, saudara. 使得我们敬拜的是真正是有意义的。
Kita menyembah Tuhan Raja kita. 我们敬拜我们的神，我们的王， Kita menerima segala berkat yang Tuhan anugerahkan dari Dia. 也领受神赐给我们的恩福。 Amin. 阿门。 Kiranya Tuhan menolong kita, mari kita berdoa. 但愿神祝福我们，我们一起祷告。 Tuhan ajarlah kami untuk menjadi murid-murid yang bisa juga menjadi penyembah-penyembah-Mu ya Tuhan. 主啊，求你教导我们成为你的门徒，也是成为一个正确的敬拜者。 Ajar kami melihat, melampaui apa yang terjadi di dalam dunia ini. Kami boleh melihat hadirat sorga dan kami boleh melihat tahta kemuliaan-Mu di dalam ibadah kami. 教导我们不但是看到世上的，而是我们要直往天堂。我们是要看到天上的那个意象。 Dengan sikap seperti inilah Tuhan, kami mau menjadi penyembah-Mu dan kami bawa segala persembahan yang terbaik untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. 我们要以正确的心态来敬拜你，来荣耀你的圣名。 Materaikanlah kebenaran-kebenaran yang telah kami terima, Tuhan tolonglah kami melakukannya di dalam kehidupan kami. 求你将你的话语烙印在我们的心中，使我们在我们的生活当中可以实践出来。 Oleh karena kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. 因此，我们如此祷告，祈求奉靠主耶稣的名。 Amin. 阿门。 Tuhan memberkati kita. 上帝赐福我们。 谢谢。